Saudara, berbicara misi buat kita tidak asing lagi. Apalagi gereja Metodis misinya sangat luar biasa. Tapi saya percaya masih banyak konsep misi yang salah dalam hidup orang-orang Kristen. Di mana kesalahannya sehingga walaupun berulang-ulang diberitakan misi tapi kita tidak bergerak seperti yang Tuhan ingin. Yang sangat mengganjal menghalangi misi dari gereja kita atau hidup kita adalah konsep mengkristenkan orang. Nah, kalau kita bermisi dengan konsep mengkristenkan orang, itu masalah besar, saudara. Apalagi akhir-akhir ini kita melihat pertentangan di banyak negara tentang agama-agama itu. Sehingga orang-orang Kristen walaupun sering dikhotbahkan, diajarkan, didorong, dimotivasi soal misi, tidak bisa bergerak. Karena konsepnya mengkristenkan orang. Memang akan jadi masalah besar kalau kita memindahkan orang sudah beragama lalu ikut ke agama Kristen, itu masalah besar. Hari ini kita akan melihat konsep misi secara yang Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita baca ayat yang pertama, Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Langsung aja bahasa Mandarinnya untuk menghemat waktu. Ya. Saudara, perhatikan perintah ini. Inilah kata-kata terakhir Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Bapa di surga dan Tuhan Yesus sama sekali tidak pernah menginginkan orang itu menjadi atau beragama Kristen. Karena kata agama Kristen dari sejak awal tidak ada di hati Bapa di surga. Dia tidak pusing orang itu agamanya apa saja, nggak peduli. Maka itu kalau kita bicara misi, jangan bicara tentang agama, saudara. Tapi bicaralah tentang kehidupan, tentang pengampunan dosa. Nah, lihat ayat yang baru kita baca. Tidak ada kata satupun menjadi agama Kristen. Yang dia minta cuma satu, menjadi saksiku. Lagi sekali, menjadi saksiku. Maafkan saya kalau ada yang sekolah misi di teologi, maafkan saya akan ngomong ini. Menjadi saksi dengan berkhotbah itu berbeda sama sekali. Berkhotbah itu perlu sekolah. Bersaksi tidak perlu sekolah. Lagi sekali saya katakan, saya kok melihat wajah saudara itu nggak percaya betul. Saya ulangi lagi. Yang Tuhan Yesus minta kepada kita adalah menjadi saksiku, saksinya.
我们的要求是什么呢？就是做他的见证， bukan untuk berkhotbah. 不是要我们去讲道。 Kalau berkhotbah itu perlu sekolah. 如果要讲道，就要去读神学； Tapi kalau untuk menjadi saksi tidak perlu sekolah. 如果只要做见证，就不需要去读神学。 Saudara percaya orang buta huruf pun bisa menjadi saksi? 你认识吗？你承认了文盲的人都能够做见证。 Saudara percaya orang bisu tuli juga bisa menjadi saksi? 那个聋哑的人也能够做见证，你相信吗？ Saya tanya kok diam saja. 为什么静静的呢？ Nah, kalau saudara nggak jawab saya pulang. 如果你们不要回答，我就回家了。 Saya ulangi lagi, orang bisu tuli, orang buta huruf bisa menjadi saksi atau tidak? 聋哑的、文盲的能够做见证吗？ Bisa. Jangan marah tapi bentak itu bisa. Kenapa orang buta huruf, orang bisu tuli bisa menjadi saksi? 为什么文盲的、聋哑的他们能够做见证呢？ Saya pernah mendengar berita, ngikuti berita di pengadilan. Karena yang menjadi saksi itu orang bisu tuli melihat peristiwa itu. 我曾经看过一个开庭，在法庭上做见证的是聋哑的人。 Maka dia cerita dengan gaya bahasa isyarat tentang apa yang dia lihat, yang dia tahu. 因为他是目击人，所以他用他的手势把他所看到的经过表示出来。 Jadi semua gereja harus mengajarkan dan meyakinkan seluruh orang percaya bukan untuk berkhotbah tapi menjadi saksi Yesus. 所以所有的教会，我们要教导人，不是教导他去讲道，只要教导他们如何去做见证。 Menjadi saksi Yesus cuma perlu 3 hal. 我们成为主的见证人，只有需要3个条件： Melihat yang dia buat, 你看到他所做的， mendengar yang dia kerjakan, 你听到他所做的， tahu atau merasakan apa yang dia sudah buat dalam 你 hidup 知 kita. 道或者你经历到他在你的生命中，他已经为你成就的。 Jadi menjadi saksi itu cuma perlu 3 modal ini. 所以你只要是有这3个本钱就可以了。 Melihat, mendengar, mengalami. 你看到，你听到，你感觉到。 Ayo semua tirukan tangan saya. Ya, 你们跟我的手势一起来， melihat, 看到、 mendengar, 听到、 mengalami. 感觉到， Nah ini yang kita perlu saksikan. 这就是我们要做的见证。 Saya beri contoh. 我举个例子， Belum lama Barack Obama datang ke Indonesia. 不久前奥巴马总统来， Kira-kira kalau ada orang yang ikut diundang ke Istana Negara makan malam bersama dia waktu itu, 如果那一天晚上有人被邀请到总统府跟他一起吃饭的话， lihat tuh kita di TV banyak bukan yang diundang makan malam. 我们在电视上不是看到吗？有请了很多人上去跟他一起吃饭吗？ Apakah masing-masing tamu negara itu bisa bersalaman dan foto dengan Barack Obama? 是不是每个来的人有机会跟他握手呢？或者 bisa tidak? 拍照？有吗？ Tidak bisa. 不是每个。 Tapi kalau saudara diundang ke makan malam hari itu, 如果那天晚上你也是其中一个被邀请赴宴会的人， walaupun nggak bisa salaman ataupun foto dengan Barack Obama, 虽然你不能够站在旁边跟他拍照或者跟他握手， saudara punya bahan tidak untuk menceritakan kepada teman-teman saudara yang tidak datang hari itu. 你有没有一个消息可以把你的经过告诉没有去参加这个宴会的朋友？ Punya bahan tidak 有 untuk 吗 cerita? 有材料吗？ Kira-kira kalau sudah 3 bulan lewat, bahannya habis tidak untuk cerita? 你3个月过后，你的材料是不是用完了？ Saya tanya ini diam 我 aja. 在问你们又不回答了。 3 bulan sudah lewat kejadian itu, masih punya bahan nggak untuk cerita apa yang terjadi malam itu di Istana Negara? 如果3个月过后了，你还可以跟他们讲那一天晚上在总统府发生什么事情，你还能够讲吗？ Sampai setahun lagi masih ada bahan nggak untuk cerita? 1年以后你还可以讲吗？ Ketemu atau bertemu langsung atau tidak dengan Barack Obama? 你跟他直接见面或者间接的见面， Tidak langsung, 你不是直接见到他， cuma melihat. 你看到他而已。 Tapi saudara bisa cerita terus menerus kepada banyak orang. 你可以不断的叙述给别人听。
Maka itu kalau orang Kristen tidak punya kemampuan untuk menjadi saksi Yesus, 所以，如果基督徒他没有办法为主做见证的话， berarti orang Kristen itu belum pernah berjumpa Tuhan Yesus. 表示这个人还没有跟耶稣相会的经历， Maka itu tidak pernah punya bahan untuk menyaksikan tentang dia. 所以他就没有什么材料可以告诉人家为主做见证。 Saya tanya dan saya minta saudara mengaku dengan jujur. 我要问一个问题，我请你们很诚实的回答。 Lebih gampang menceritakan tentang Tuhan Yesus atau tentang mama mertua? Cepat jawab. 你们如果跟人家讲的话，讲你的主耶稣比较容易，还是讲你的叫做什么婆婆家娘？ Saya tanya jawab, mana lebih gampang diceritakan? 哪一方面？ Kalau ngomongin mama, 还是讲主耶稣？ kalau ngomongin mama mertua nggak habis-habis. 讲你的婆婆是没完没了的， Padahal mama mertua sudah mati 20 tahun yang lalu. 而且她的婆婆已经过世了20年。 Mengapa kita begitu kesulitan menceritakan tentang Yesus dalam hidup kita untuk orang lain? 为什么在我们生命中要把主耶稣传讲给别人那么辛苦呢？ Ya karena masalahnya kita nggak pernah punya pengalaman dengan dia. 因为我们没有跟他相处的经历。 Mengapa kita lebih gampang cerita tentang mama mertua? Karena kita punya pengalaman dengan dia. 我们为什么那么容易讲述我们的家婆呢？因为我们跟他有相处的经历。 Nah ini masalah orang Kristen, saudara. 这就是基督徒的问题。 Saya suka dengan lagu Kemana Saja tadi. 我很喜欢刚才那首歌《无论何处去》。 Coba saudara lihat kalimat ini 我们来看它的词 di refrainnya ya, di 那 refrainnya. 个副歌。 Coba semua buka. Ya semua buka Marta Jumat saudara halaman 3. 第三首诗歌， Sudah. Setelah kata Tuhan pimpinanmu sempurna. 我们看到主你带领绝对无差错。第三行， Lagu ini saya kenal tahun 76 pertama kali saudara. 1976年第， Maaf, tahun 73. 对不起，1973年。 Waktu itu saya ada di sekolah Alkitab, masih nama Madrasah Alkitab Asia Tenggara di Malang. 我在麻浪斯学业的时候， Begitu saya dengar lagu ini, hati saya terketuk betul untuk melakukan misi. 就是这首诗歌敲醒了我去做宣教的工作。 Nah lihat kata ini, dalam kota besar atau dalam rimba, 在文明大城市或在深山野林， jiwa sama berharga di matamu. 众灵魂同样宝贵在你眼中。 Saudara setuju akan kata-kata ini? 你同意这句话吗？ Jiwa sama berharga. 灵魂同样宝贵。 Nah sekarang saya akan mengajak saudara bermisi, nggak usah yang jauh-jauh. 我希望你们做宣教不用跑得那么远。 Saya kagum dengan gereja Metodis Immanuel ini. 我对我们以马内利的侍奉非常的羡慕。 Ada formulir. 这里有一个表格， Awas saudara terima ini untuk kipas-kipas ya, awas. 如果你跟那马哈南跟扇子的话，小心。 Memang tebal untuk kipas-kipas enak sekali. Dan untuk kipas-kipas 但 awas. 是很厚，你来扇一扇是很舒服的。 Nah, mari kita melihat jiwa yang sama berharga di mata Tuhan. 你要看这些人，他们的灵魂同样宝贵在神眼中。 Menjadi saksi Kristus yang paling gampang 你最容易可以做到的，成为主的见证人， adalah untuk orang-orang yang serumah dengan kita. 就是对你住在一起的家人。 Siapa mereka yang belum percaya Yesus di rumah kita? 在这中还有谁还没有信主？ Saudara berkata, oh kami semua sudah Kristen. 你说我们全家已经信主了。 Kalau saya lihat dari mimbar sini sepintas saudara semuanya, sebagian besar saudara, 如果我从台上看下去的话，大部分的人， kira-kira 90 sekian persen lebih dari jemaat ini pasti punya pembantu di rumah. 大部分90%以上在家里还有女佣。 Nah, saya ingin ngajak saudara urus mereka dulu, jangan yang jauh-jauh. 你先去关怀他们的灵魂，不用跑得那么远。 Bisa berkata amin? 可以说阿门吗？ Lebih-lebih saudara sudah punya pembantu 9 tahun, 13 tahun, 15 tahun. 更何况佣人在你家里做了9年、13年、15年的， Tapi belum pernah tertarik kepada Tuhan Yesus. 可是他们根本对主耶稣没有兴趣。 Padahal sekian tahun mereka tinggal dengan saudara. 他们已经跟我们住了几十年的时间。 Nah,
Sayang di dalam formulir ini tidak ada tentang mereka, cuma relasi dengan saya, orang tua atau pasangan, anak, saudara, teman. Oh, berarti kalimat berikut bisa diisi ya, membantu masukkan ke situ. 这个与我的关系有父母，然后伴侣、孩子、兄弟姐妹、朋友，在后面还有划线，由这个填下去，我的用人。 Saya pernah jadi gembala selama 13 tahun di satu gereja. 我曾经在一个教会牧会了13年。 Salah satu penilaian saya kepada jemaat yang saya pimpin, 我如何衡量我的信徒们呢？ saya akan mendata semua anggota jemaat saya yang punya pembantu rumah tangga. 我就记录每一个家庭他们有请女佣的人。 Saya punya daftar isian untuk jemaat isi. 我就是有一个表格让信徒们填写。 Sudah berapa lama tinggal di sini dengan saudara? 跟佣人住在一起多久了？ Lalu siapa yang sering pembantunya keluar masuk? 然后哪一些人，他的佣人常常换新的。 Saudara, hari ini saya akan mengajak saudara memikirkan nasib mereka. 你要想想他们的命运。 Saudara percaya untuk mereka juga Yesus mati? 你相信耶稣也是为他们死吗？ Saya tanya lagi, saudara percaya untuk mereka juga Yesus mati? 我再重复问你，你相信主耶稣也是为他们而死的吗？ Kalau saudara percaya untuk mereka juga Yesus mati, apa usaha kita untuk memperkenalkan Yesus kepada mereka? 如果你相信耶稣死是为他们而死的话，那你是不是应该传福音给他们呢？ Jangan berkata mereka ini Muslim. 你不要说他们是回教徒， Nah, itu konsep yang salah. 这就是我们错误的观念。 Kalau saudara masih punya konsep mereka itu Muslim, mereka itu Hindu, mereka itu Buddha, lalu Injil untuk siapa? 如果你的观念他们是回教徒、是印度教徒、是佛教徒，那么这个福音是要给谁的？ Maka itu jangan ngurus agama. Tuhan gak suka itu. 所以你不要谈宗教，主耶稣最不喜欢宗教。 Sampaikan dulu apa yang Yesus pernah buat dalam hidup kita kepada mereka. 你要先告诉他你生命中所经历到的是什么， Maka kebenaran nanti akan memerdekakan mereka. 真理会释放他们，让他们得到自由。 Jangan ajak mereka ke gereja. 你不要带他们来教会， Tapi dalam acara-acara tertentu, nanti misalnya Natal atau pesta Natal apa, ajak mereka datang. 可是有节目、有节庆的时候，你才带他们来。比如说有圣诞的庆祝会，你可以带他们来。 Kenapa kalau ada, saya sering melihat orang-orang kaya ke Singapura bawa babysitternya, karena anak-anaknya perlu babysitter itu. 我看到很多富有的人，他们去新加坡连他的保姆也一起带去，每个孩子不能没有保姆。 Ke Amerika, ke Australia, ngajak babysitternya. 他们去美国、去澳洲，也是把保姆一起带过去。 Kalau saudara nggak pernah ngajak pembantu saudara ke Singapura atau ke luar negeri, saudara sering ngajak mereka ke mall. 你如果不是带他们去新加坡出国的话，你可以带他们到百货公司去走走。 Kalau mereka sudah sering kita ajak kemana saja, harusnya mereka mau kalau kita ajak dalam event-event tertentu di gereja. 我们常常带他们出来走走的时候，我们带他到一个教会的节目，他们也不会拒绝。 Nah, begini penilaian saya waktu saya jadi gembala. 我就跟你们讲，我的经历，当我当这个驻堂牧师的时候， Saya akan tanya kepada majikan-majikan Kristen. 我就对这些基督徒的主人们， Kalau saudara majikan Kristen, beras yang saudara makan dibedakan dengan pembantu makan, bertobat saudara. 你今天是基督徒的主人，如果你吃的米跟你分给佣人的米是不同的话，你今天就要悔改。 Kalau ada majikan Kristen makan daging, pembantu makan tulang. Kalau saya jadi pendeta saudara, saya akan gantung saudara. 如果我是牧养你的人，你是吃鸡肉，你把鸡骨的话是给佣人的话，我就把你吊上去了。 Bagaimana kita akan bicara tentang kasih kalau untuk makanan saja kita bedakan dengan mereka? 你怎么把主的爱传给他们？你连爱他，把东西食物都分开了。 Bagi majikan Kristen yang pembantunya keluar masuk nggak pernah tahan lebih dari 3 bulan, 如果你是基督徒的主人，你的佣人常常进进出出，受不了你，不能够挨3个月的话， saya minta para gembala, para majelis, jemaat Metodis Immanuel periksa anggota jemaat yang pembantunya nggak pernah betah. 我请你们做牧师的、做执事的，你们
先去调查这些人为什么他们的用人做不久。 Berarti di rumah orang Kristen itu ada api neraka. 可能就是在这个基督徒的家庭里面是地的火在燃烧， Membuat pembantu kepanasan terus di situ. 让他在那边觉得很烈的火在烧他。 Satu kali ada jemaat tersinggung waktu saya ngomong itu. 有一次有一个信徒，我讲了这句话，他就非常的受伤。 Mereka berkata, Pak Daniel nggak tahu betapa bodohnya mereka. 他说：“戴以牧师，你不知道他们笨得像什么。” Saya punya jawaban yang buat mereka diam nggak bisa ngomong lagi. 我有一个答案是他们哑口无言。 Kalau mereka nggak bodoh, mereka nggak babu, tahu tidak? 如果他们不是笨的话，他们就不来跟你工作的。 Betul saudara? 知道了没有？ Justru karena mereka seperti itu, mereka kerja dengan kita. 是因为他笨，所以他才要做这个工作。 Saya itu punya prinsip dalam hidup. 这是我生活的原则。 Kalau ada maling masuk ke rumah saya nggak akan teriak maling, saya akan sambut dia. 如果有贼进来我的家的话，我不会喊盗贼来，我会邀请他，我会接待他。 Karena cari jiwa itu susah, ini datang sendiri nggak 因为 diundang. 要找市场的灵魂不容易，既然他送上门来了，你为什么不要接待他呢？ Saya akan sambut mereka, selamat malam, apa kabar? Nama saya Daniel, namamu siapa? Ayo duduk. 我会接待他。我的名字叫丹妮妮，你是谁？可以请你坐下吗？ Saya akan ceritakan pada dia model kayak kamu begini maling pasti ketangkap polisi. 我会告诉他，如果你这样来偷东西的话，你这种方式的话，警察会抓。 Saya ajari mereka, neraka itu nggak pernah tutup, pasar bisa tutup, mall bisa tutup, neraka nggak pernah tutup. Saya 我是 bilang. 跟他说，mall 你关门了，你不能够进去。那个菜市场也是可以关门，不能够进去。我有可以进去的，就是地的门是打开的，你随时可以进去。 Kalau kamu nyolong, kamu masuk neraka. Kalau kamu minta, kamu selamat. Mau milih yang mana? 如果你用偷的方式，你就下地狱；可是如果你跟我要的话，你就可以 Suatu kali, 救。 suatu kali waktu saya saksi itu ada yang protes. Wah, kalau bawa parang bagaimana? 我一次做了这个见证，有的人就反对说，如果他带那个拉把镰刀来的话怎么办？ Oh, saya langsung marah pada orang Kristen itu. Kalau kamu masih takut mati, kamu belum Kristen. 我就对他们说，你如果怕死的话，你根本不是基督徒了， Betul tidak, saudara? 是吗？ Salah satu alasan kita menjadi Kristen karena kita sudah ditebus dan kita pasti ke surga. 我们成为基督徒，我们当然知道我们是被主救赎，我们一定上天堂的， Jadi jangan takut 所 mati. 以不用再怕死啊。 Ya, tapi kalau nggak mati di parang cuma sakit masuk rumah sakit bagaimana? 如果给你半生半死的话，死不了的话，你怎么办在医院？ Saya juga punya jawaban. 我也是有答案。 Di rumah sakit pun kamu bisa jadi saksi untuk pasien yang lain. 你如果住院的话，你当时候就有机会向别的病人传福音。 Amin. 阿门。 Karena di mana saja kita harus menjadi saksi Yesus. 所以无论何处去的，都要为主做见证。 Jadi majikan-majikan Kristen yang jengkel dan pembantu-pembantu bodoh, ajari dia untuk pintar. 所以这个写基督徒的主人们，如果你的用人是很笨的话，你就要如何教导他成为一个聪明的人。 Saksikan tentang Yesus yang kita alami dalam hidup. 你进到神的爱，你就要把这个爱见证给他听。 Tidak mengkristenkan mereka. 你不要把他们规划成基督教。 Orang-orang tua ajari anak-anak kita juga mempunyai hati Injil untuk membantu-membantu di rumah. 做父母的也要教导自己的孩子们如何对用人有福音的在。 Saya sangat jengkel kalau melihat kami nginep di rumah orang kaya, anak pulang sekolah, masih kecil ini SD, langsung teriak, "Hei, sepatu!" Wih, keren betul ini anak kecil. 如果住在富有的信徒家中，看到他的孩子放学回来就喊他的佣人破鞋的话，我真的是看了怕了。 Saya akan dudukkan papa mamanya untuk saya khotbahi lagi bertobat. 我就把他的父母亲叫过来坐下，我要重新给他洗脑。 Kenapa kamu gak ngajari anak-anakmu hormat pada pembantu walaupun mereka pembantu? 他们是用人，你没有教导你的孩子尊敬这些用的人。 Ajari anak-anak kita kalau jam-jam kosong gak ada kerjaan, ajak pembantu berdoa bersama-sama. 如果他们工作做完了，应该邀请他们一起坐下来，一起祷告。 Tanya tentang anaknya, keluarganya di kampung, bagaimana kabarnya. 你问候他们，问问他们的情况或者家庭，他们刚工的事。 Dengan menanyakan itu hati mereka terbuka, saudara. 你当跟他们沟通的时候，他们的心就会打开。 Karena waktu
Sekarang kita akan lihat Lukas pasal 7. 我们来看路加福音第7章， Lukas 7 mulai ayat yang pertama 第7章的第1节， sampai ayat yang ke-10. 7章1节到10节。 Ya, nggak usah dibaca, saya langsung tanya ya. Baca pelan-pelan bagi yang belum pernah baca. 你们没有读过这个故事的，你可以读，我要慢慢的叙述。 Israel pada zaman itu dijajah oleh negara mana? 那时候 Oleh bangsa 谁 apa? 来侵占他们？哪个民族在侵占他们？ Dijajah oleh siapa zaman Yesus hidup? 耶稣的时代，哪一个民族来侵略？ Saya tanya, ayo. Romawi. 罗马。 Oke. Nah, kalau ada seorang perwira atau jenderal di negara jajahan, 如果在这个被侵略的国家有一位百夫长，或是有一位将军的话， maka perwira ini yang dijajah atau yang menjajah yang jadi perwira atau jenderal. 可以称将军的话是侵占人的，或者被侵占的。 Siapa perwira ini? Orang Israel atau orang Roma? 那我们看这个百夫长是谁？ Ayo saya tanya, orang Israel atau orang Roma? 是 Perwira 犹太 ini. 人或者罗马人？ Ya, orang Roma. 当然是罗马人。 Lihat ayat yang kedua. 第2节， Dia mempunyai seorang hamba, seorang budak yang sangat dihargainya. 他有一个所宝贵的仆人。 Kalau seorang perwira, dia bangsa penjajah, punya budak, punya hamba, 如果一个百夫长，他有一个仆人， berarti yang jadi hamba ini sebangsa dengan dia atau yang dijajah. 那这个仆人是跟他同族的人，或是被侵略的那一族人。 Yang dijajah berarti si hamba orang Yahudi. 这就是犹太人，不是吗？ Nah, lihat kondisinya. Kondisi hamba itu sedang apa? 那时候的情况是怎样？ Sedang apa? 那时候情况怎么样？ Sakit apa? Jangan cuma sakit. Pasti dia bukan kena panu ini. Betul? Sakit keras hampir mati itu kira-kira kalau sekarang sakit apa? 他是害病快要死了，不是单单皮肤病耶， Kanker atau hepatitis yang sudah akut. 可是肝癌。 Nah, jujur ya jujur. Awas bohong, Tuhan tahu. 你要诚实哦。 Kalau saudara punya hamba pembantu yang dokter bilang, wah sudah nggak ada harapan. Sekristen-kristennya saudara, jujur. Kira-kira apa yang secara umum kita buat? 如果你的佣人生病了，带他去看医生，就是说这个人是没有希望了。我要你很诚实的，你成为基督徒，你下一步你做的是什么？你可以回答我们， Ayo apa yang kita buat? 你做的是什么？ Setelah kita bawa ke dokter atau udah nggak ada harapan? 我们带他去看医生，医生说没有希望了。 Biasanya gini, Bi, ini uang 3 bulan kalau yang nggak agak pelit. Kalau yang cukup pelit, Bi, ini uang sebulan, gaji sebulan, pulanglah. 我们多少时候就跟他说，你这个是3个月的钱，你可以回乡下。如果吝啬的人说，这个1个月的钱，你带回乡下好了。 Ngomongnya halus, manis sekali. 我们跟他讲，要他回乡下的时候，那么甜美，那么温柔。 Maksudnya apa orang itu ngomong sehalus itu? 他这样讲的意思是什么呢？ Siapa bisa jawab? 谁会回答的？ Maksudnya apa? Ya, yang di belakang choir bilang apa? Ngusir. 要赶他走。 Iya, maksudnya gini, kalau mau mati, matilah di rumahmu, jangan di sini, bikin repot. 他的说要死就死在你的家，要死在我的家找我麻烦。 Tapi lihat orang Roma ini, saudara. 你看这位罗马人， Lagi sekali, dia bukan orang Yahudi, dia penjajah. 我在强调他是侵占者，他是罗马人。 Ayat yang ketiga, saudara lihat. Semuanya lihat ayat yang ketiga. 我来看第3节， Perwira itu cari siapa? 百夫长他找谁？ Ayo cari siapa? 百夫长找谁呢？ Cari Yesus. 他找主耶稣。 Saudara percaya Yesus dokter segala dokter. 你相信耶稣是万医之一呢？ Nah, siapa yang pernah dengar? Ini saya cerita saja, jangan marah dulu. 你不要生气哦，如果我讲这句话。 Siapa yang pernah dengar suatu hari ada tetangganya Islam, fanatik lagi. 你是不是曾经有听过有一个基督徒，他的隔壁邻居是一个非常极端的一个回教徒？
Dan saudara dengar tetangga ini sakit keras, hampir mati sampai sudah bau karena sakitnya itu. 你听到他病重，甚至发臭了。 Saudara, kalau kita menjadi saksi Yesus 如果你是主耶稣的见证人， tanpa memikirkan untuk dia jadi Kristen, 你不会去想说这个人是基督徒了还是没有， bertindaklah seperti perwira di Kapernaum ini. 你就要像加百农的这个百夫长一样的， Jangan cuma saudara berkata, kasihan, 你不要在这讲好可怜哦，好可怜哦。 Kristen tidak boleh hanya berkata seperti itu. Buatlah sesuatu untuk orang itu. 你成为基督徒，你不可以这样讲，你要有行动，对他要有采取行动。 Perwira ini cari Yesus. 这个百夫长他采取行动，他去找主 Nah, 耶稣。 kalimat pertama ayat 3 bagus. 我们看第三 PowerPoint silakan kembali. 第三节的上半节， Ketika didengarnya, ayat 3 tadi ya. 听到。 Jadi perwira ini hanya mendengar tentang Yesus. Oh, bagus nggak bergambar itu? 当他风闻有耶稣的时候， Jadi dia belum pernah ketemu, betul? ayat Lukas pasal 7. Ya. Jadi pasal 7 ayat 3-nya. Perhatikan kalimat ini. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, 百夫长他只有风闻有耶稣这一回事， jadi dia sudah pernah ketemu Yesus atau belum? 其实风闻的话，他见过耶稣了没有？ Belum, saudara, baru dengar. 他只有风闻而已。 Tapi sudah punya iman yang luar biasa. 可是他对主耶稣就取了很大的信心。 Kita ingat semua kisah ini bukan? Ketika rombongan Yesus sudah dekat ke rumahnya, karena itu permintaannya untuk datang. 因为主耶稣他要接受这个百夫长的邀请，他要走到百夫长的家，挨近这个家的时候， Lalu dia menolak, jangan datang, aku tidak layak engkau kunjungi. 他说：“请你不要到我家来，我是很不配接受你的。 Tuhan Yesus bingung, tadi diminta datang, sekarang tidak boleh datang. 刚才你是邀请我来，今天你又说不让我进去。” Nah, lihat ayat yang ke-6. 我们看第六节， Ayat yang ke-6. 第六节， Ya. Bacakan langsung mandarinya saja. 第六节，耶稣就和他们同去，离那家不远。百夫长托几个朋友去见耶稣，对他说：“主啊，不要劳动。”等一下，我的圣经。 Ayat 7. 因你到我里舍下，我不敢当。 Mengapa dia menolak Yesus untuk datang? ayat 6，他为什么拒绝耶稣呢？ Karena dia punya alasan yang luar biasa. 他的理由非常的充实， Nah, alasannya itu adalah iman dia. 他的理由就是他的信心。 Waktu itu perwira ini sudah beriman dan tahu dan percaya Yesus itu Tuhan. 他那时候已经有信心了，他知道这个邀来的人是神来的。 Karena dia mengimani cukup katakan satu kata saja. 那时候他的信心就是说，只要这个人讲一句话， Lalu dia menempatkan dirinya sendiri dalam urusan militer, aturan militer. 然后他就是用他做这个军人的制度来看主耶稣一句命令的话。 Tidak semua kita pernah jadi militer atau masuk ABRI, tentara, polisi, tidak semua kita. 我们每个人都曾经经历过这个军事的训练， Tapi kita tahu sistem militer. 可是我们知道军事的制度是怎么样。 Saudara, saya tanya, kalau seorang jenderal mempunyai anak buah, 如果一个将军还有他的部下的话， lalu Pak Komandan si jenderal memerintahkan anak buah 他就命令其中一个部下 untuk kerjakan sesuatu, 去做一件事情， boleh nggak anak buah berkata, maaf Komandan, istri sedang melahirkan? 他可以说对不起哦，今天太太要生产了。 Bahkan ayam mati pun, kalau jenderal memerintah, prajurit tidak boleh membantah. 甚至如果你的父亲过世的话，是将军给你命令，你都不能够违抗。 Maka itu ketaatan perwira ini kepada Tuhan itu sungguh luar biasa. Dr. Rosia, ada yang sakit di situ. Yang lain gak usah panik, ada yang ngurus sudah.
Saya ulangi lagi, ketaatan dia kepada komandannya, kepada pemimpinnya itu luar biasa. 这个将军他对领袖们、领导们的尊敬是非常的尊敬的。 Nah, itu yang dia buat untuk beriman kepada Tuhan Yesus. 这就使他对主耶稣一样的尊敬有信心。 Cukup katakan sepatah kata saja, 就是说，主耶稣只要讲一句话就可以了， maka hambaku itu akan sembuh. 那么他的仆人就会痊愈。 Saudara, apa yang kita buat untuk membantu rumah tangga kita? 我想问你们对你们的用人是怎么样的？ Kapan kita pernah menyaksikan Yesus kepada mereka? 我们什么时候曾经向他们做见证呢？ Jadi nggak usah jauh-jauh kita bermisi. 所以你做宣教的工作不用跑得那么远， Sampaikan apa yang kita pernah lihat, kita pernah dengar, kita pernah tahu tentang Yesus dalam hidup kita. 只要你的生活你看到、你听到、你感觉到主耶稣在你身上所做的事情，就告诉他就好了。 Tanpa kita mengharapkan untuk mereka jadi Kristen, ini urusan nanti. 你不要希望说你讲了这个，你背后的目的他要变成基督徒，不需要。 Nanti firman akan tumbuh pada suatu saat 所 nanti. 以真理自然会在他的心中长苗。 Bagian terakhir, 最后， ya. Kita melihat kisah para rasul, 我们看《使徒行传》 kisah rasul pasal yang ke-16, 16章 ayat yang ke-13. 13节。 Saudara, dalam kisah ini kita kagum sekali bagaimana Injil masuk ke Eropa. 我们看到福音怎么传到欧洲， Dan karena peristiwa kisah Rasul 16 ini, maka gereja Eropa itu adalah gereja yang paling besar mengutus utusan Injil ke seluruh dunia. 就是因为在这16节的记录，福音如何传到欧洲，造成欧洲是派最多宣教师到全世界去的。 Sejarah itu tidak bisa disangkali dan itu fakta. 这个历史是无法否认的，这个是事实。 Gereja-gereja Eropa itu mengutus misionaris hebat kali ke seluruh dunia. 我们看欧洲的教会，他们派所有的宣教士出去。 Nah, permulaannya sangat sederhana sekali, simpel sekali. 开始是很简单的起步。 Ya, nanti saudara pulang baca kisah-kisah sebelumnya, bagaimana Paulus mendapat penglihatan malam-malam untuk nyebrang ke Makedonia. 所以，如果你回去，你再看这个16章的前面，如何保罗在那个夜晚看到马其顿的风声，看到马其顿的异象。 Nah, inilah kota pertama yang dikunjungi Paulus di Eropa. 这就是保罗到欧洲的第一个城市。 Ya, baca ayat 13我们看第13节 sampai ayat yang 到 ke-15. 15节。当安息日，我们出城门，到了河边，知道那里有一个祷告的地方，我们就坐下，对那聚会的妇女讲道。一个卖子是布匹的妇人，名叫吕底亚，是推雅推拉城的人，素来敬拜神。他听见了，主就开导他的心，叫他留心听保罗所讲的话。他和他一家既领了洗，便求我们说：你们若以为我是真信主的， Sampai 15. 你们若以为我是忠心施主的，请到我家里来住，你是强留我们。 Jadi inilah cara penginjilan yang paling mudah, saudara. 这就是最简单的传福音方法。 Pertama kali mereka tiba di daratan Eropa, dikatakan mereka menyusur pantai, menyusur sungai untuk cari tempat. 就是说，他们到了第一个城市的话，他们就是沿着海边河边走。 Nah, kebetulan waktu itu ada perempuan-perempuan sedang berkumpul. Mereka ini pedagang, business woman. 那时候有这个商业妇女，她们聚在那边祷告。 Nah, saudara perhatikan ayat yang ke-14 bagian terakhir. 我们看14节的下半节， Bagian tengah ya, mulai bagian tengah. 这个节，
kalimat yang berkata, Yahweh membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. 主就开导他的心，叫他留心听保罗所讲的话。 Kepada semua orang-orang Kristen, percayalah akan konsep Injil ini. 每一位基督徒，你要相信福音的真理就是在这里。 Dan ini yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 28. 这就是主耶稣在马太福音28章所讲的。 Pergilah kamu beritakan Injil itu ke seluruh dunia. 你要去把福音传给世界， Dan dia berkata, dan aku menyertai kamu. 我就与你同在。 Nah, arti aku menyertai kamu jelas di ayat 14 ini, 我 saudara. 就与你同在，更真实的、更清楚的，就是在这个世界的下半节。 Tugas kita cuma memberitakan, menyaksikan siapa Yesus. 我们的工作只是传，只是见证而已。 Tugas Tuhan membuka hati orang yang mendengar kita. 是神的工作，开导人的心。 Gampang atau susah memberitakan Injil kalau 所以 begitu? 传福音有什么困难呢？ Loh, saya tanya kok diam saja nggak ngerti bahasa Indonesia. 你们明白印尼文吗？ Mudah atau susah memberitakan Injil kalau caranya 如 begini? 果用这样的方法的话，传福音是容易的事，还是很困难的事？ Kalau masih bilang susah, ni men mah. Kalau seorang berkata masih susah, oo-nya double sudah begitu. 如果你们说很难的话，实在是太愚蠢了。 Jadi memberitakan Injil itu mudah sekali. 其实我们传讲信息的话是很容易的， Karena yang punya Injil itu turut bekerja bersama dengan 因 kita. 为福音的主人是跟我们一起同工的。 Jadi tugas kita hanya menyampaikan kesaksian itu. 我们的生活就是把这个传讲出去就好了。 Tuhan yang buka hati orang itu, 是由我 saudara. 们的主来开导人的心。 Ini yang membuat Tuhan sedih sampai hari ini. 今天我们的主非常伤心难过， Dia mau buka hati semua orang. 他要开每个人的心门， Tapi dia tunggu kita yang memberitakan atau menyaksikan dulu. 他在等待我们开始去传。 Jadi mulai hari ini jangan masuk sekolah teologi untuk menjadi saksi. 所以，如果你要做见证人的话，你不用去读神学， Masuk sekolah teologi hanya untuk jadi pengkhotbah. 因为你读神学出来就是在台上讲道。 Kita dipanggil untuk jadi saksi. 我们被呼召成为见证人， Itu tidak perlu sekolah. 不需要上学。 Apa yang kita alami dengan Yesus itu yang kita ceritakan. 你与耶稣同行的时候，你所经历到的，你就告诉人。 Ingat mama mertua tadi. 你记得刚才婆婆的例子吗？ Tuhan memberkati kita semua. 愿上帝赐福我们每个人。 Saya minta Fine dan saya berdoa untuk kita. Saudara, berbicara misi buat kita tidak asing lagi. 我们如果讲到宣教，对我们不是一个新的名称， Apalagi gereja Metodis misinya sangat luar biasa. 更何况我们卫理公会有个宣教非常的广大。 Tapi saya percaya masih banyak konsep misi yang salah dalam hidup orang-orang Kristen. 可是多少时候基督徒对宣教的观念还是有误解。 Di mana kesalahannya sehingga walaupun berulang-ulang diberitakan misi tapi kita tidak bergerak seperti yang Tuhan ingin. 为什么有这样错误的观念呢？导致我们常常讲的宣教，可是没有人再去做这个工作呢？ Yang sangat mengganjal menghalangi misi dari gereja kita atau hidup kita adalah konsep mengkristenkan orang. 那我们觉得最错误的观念就是，我们觉得去做宣教就是把别人变成基督徒。 Nah, kalau kita bermisi dengan konsep mengkristenkan orang, itu masalah besar, saudara. 如果我们的观念就是我们去做宣教的工作，让这个人变成基督徒的话，这是大错特错。 Apalagi akhir-akhir ini kita melihat pertentangan di banyak negara tentang agama-agama itu. 更何况我们看到这个时代有很多国家里面就是有宗教的这个冲突。 Sehingga orang-orang Kristen walaupun sering dikhotbahkan, diajarkan, didorong, dimotivasi soal misi, tidak bisa bergerak. 所以我们看到有许多的基督徒，你怎么去激励他、鼓励他，用讲到台上的这个信息来呼吁他，他还是无动于
mereka konsepnya mengkristenkan orang. 因为停留在他的观念呢，就是宣教啊，就是使人成为基督徒。 Memang akan jadi masalah besar kalau kita memindahkan